Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bab 7 graf gerakan. Okey, kita dalam 7.2 iaitu graf laju masa. Hari ini kita akan belajar yang pertama mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Yang kedua 7.2.4 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju masa. Bagaimanakah anda mentafsir graf laju masa? Kita tengok graf laju masa. Yang pertama kita tengok bahagian PQ. PQ mewakili kelajuan objek bertambah dari U ke V. Kemudian kecerunan graf pula bernilai positif kerana grafnya naik ke atas. Lepas tu pecutan sama dengan perubahan laju dibahagikan dengan perubahan masa. Manakala luas di bawah graf menunjukkan bentuk trapezium. Jadi luas trapezium ini mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Kita tengok bahagian yang kedua iaitu bahagian QR. QR ini menunjukkan objek bergerak dengan laju seragam. Di sini tiada perubahan laju. Dan yang ketiga ialah luas di bawah QR ni menunjukkan luas segi empat kerana kita nampak bentuk segi empat. Jadi ia mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T2 tolak T1. Manakala kita tengok pula bahagian RS pula. Bahagian RS menunjukkan kecerunan graf bernilai negatif kerana graf dia turun ke bawah dan kelajuan juga berkurang ya, kelajuan objek berkurang. Di sini adanya nyah pecutan, formula yang sama iaitu perubahan laju dibahagikan dengan perubahan masa. Dan di bawah graf RS terbentuk segitiga, maka luas segitiga ini mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T3 tolak T2. Ini ialah jarak yang dilalui dalam tempoh ini iaitu diwakili oleh luas segitiga. Kita tengok contoh 14 buku teks muka surat 201. Jadi soalan dia ialah graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Kita tengok soalan dia, hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 5 saat yang pertama. Penyelesaian dia yang pertama ialah jadi soalan minta kadar perubahan laju. Jadi kita tengok formula dia ialah perubahan laju dibahagikan dengan perubahan masa. Bagi 5 saat yang pertama. Jadi kamu tengok pada graf laju masa ni 5 saat yang pertama antara 0 ke 5 saat. Ini ialah pergerakan laju dia bermula 20 laju 20 meter per saat hingga ke 40 meter per saat. Jadi kita cari perubahan laju iaitu 40 tolak 20 dibahagikan dengan perubahan masa iaitu 5 tolak 0. Kita akan dapat 4 meter per saat ya. Ini ialah kadar perubahan laju. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Jadi sekarang kita tengok 5 saat yang kedua iaitu antara saat ke-5 ke saat yang ke-10. Ini ialah tempoh 5 saat yang kedua dan kamu tengok pergerakan kereta Puan Salina ya. Nampak dia punya graf tu straight je, dia selari dengan paksi X. Maknanya di sini tidak berlaku perubahan laju di sini. Jadi sebagai jawapan dia kereta bergerak dengan laju seragam. Di sini berlakunya laju seragam iaitu 40 meter per saat untuk tempoh 5 saat. Jadi kalau soalan huraikan, kamu kena sebut tentang laju dan juga kamu kena sebut tempoh dia iaitu tempoh dia 5 saat. Kita tengok soalan C iaitu hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Ini menunjukkan graf laju masa
Okay, kita bahagikan bahagian-bahagian di bawah graf ya dengan A, B dan C. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Jadi soalan dia, okey, dia nak jumlah jarak. Okey, dalam tempoh 15 saat. Maka okey, kamu kena cari luas di bawah graf. Okey, yang pertama, okey, kamu cari bentuk A dulu ya. Kerana luas di bawah graf bahagian A ni, okey, kamu akan nampak okey, bentuk yang okey, terbentuk ialah trapezium. Jadi kamu kena cari luas trapezium. Yang pertama, ini ialah luas trapezium. Kena ada 1/2 kat depannya, formula dia dah. Okey, darab dengan 5. Okey, ini ialah 5 ya. Tinggi trapezium ini ialah 5. Okey, sementara darab dengan 20 tambah 40 iaitu okey, hasil tambah sisi yang selari. Okey, 20 okey, tambah okey, 40. Okey, ini untuk bentuk A. Sementara kita pergi bentuk B pula. Kita tengok okey, bawah graf ini okey, terbentuk segi empat. Maka kamu kena cari luas bagi segi empat ini. Jadi kamu kena tahu dulu okey, lebar bagi segi empat ini ialah 5. Sementara kamu kena tahu tinggi segi empat okey, ini ialah 40. Jadi kita tengok okey, kita tambah 10 tolak 5 okey, darab dengan 40. Ini ialah segi 4 okey, kawasan B. Okey, seterusnya kita pergi kawasan C pula. Kawasan C okey, bentuk di bawah graf okey, yang terbentuk ialah trapezium ya, macam bahagian A juga. Jadi kamu kena cari luas trapezium. Jadi kenal pasti tinggi trapezium dulu iaitu 15 tolak 10. Ini ialah 5. Okey, seterusnya sisi yang selari. Okey, ini tinggi okey, sisi yang selari yang tinggi sikit ini ialah 60. Ni yang pendek pula ini ialah 40. Okey, maka okey, tambah 1/2 okey, darab dengan tinggi trapezium 15 tolak 10. Okey, darab dengan hasil tambah sisi yang selari bagi trapezium C. Okey, jadi kamu selesaikan. Okey, kamu akan dapat 150 tambah 200 tambah 250. Okey, dan jawapan akhir ialah 600 meter. Maka 600 meter ini ialah jumlah jarak yang mana kita mencari luas di bawah graf. Okey. Kita tengok contoh 15. Buku teks muka surat 201. Jadi soalannya ialah Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai serbuneka untuk membeli surat khabar. Okay, graf laju masa menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai serbuneka tersebut. Okay, soalan dia ialah huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okay, kita tengok penyelesaian dia. Jadi, kamu perlu mencari kadar perubahan laju terhadap masa untuk 10 saat yang pertama. Okey, jadi kadar perubahan laju sama dengan perubahan laju dibahagikan dengan perubahan masa, iaitu untuk tempoh 0 ke 10 saat yang pertama. Okey, jadi kita dapati perubahan laju ialah 25 tolak 0. Okey, dan masa pula 10 tolak 0. Okey, kamu selesaikan, jadi kamu akan dapat 2.5 meter per saat. Ini ialah suatu pecutan. Okey, jadi soalan dia ialah huraikan. Jadi kita jawab dengan cara kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter per saat ya, dalam tempoh 10 saat. Jadi ini cara bagaimana kita nak huraikan gerakan Encik Daniel Wong. Okey, kereta mengalami pecutan. Jadi sebenarnya kadar perubahan laju yang kita cari itu ialah merupakan pecutan ya. Kita sebut kadar dia berapa dan dalam tempoh 10 saat. Kita tengok soalan B. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20? Kita perhatikan di antara saat ke-10 hingga ke-20. Ini menunjukkan laju dia seragam. Maka penyelesaian dia ialah kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam 25 ms-1 dari saat ke-10 hingga saat ke-20. Seterusnya soalan C, hitung kadar perubahan laju
terhadap masa dalam 5 saat yang terakhir. Okey, kita tengok dalam graf laju masa. Didapati 5 saat yang terakhir, iaitu minit 30 hingga 35, berada pada garis yang sama dengan 20 hingga 35 saat terakhir. Jadi kita akan cari kadar perubahan laju bagi 15 saat yang terakhir. Jadi kita ambil kosong, perubahan laju iaitu kosong tolak 25 untuk perubahan laju. Sementara masa ialah 15 minit yang terakhir, iaitu kita ambil 35 tolak 20. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat negatif 5/3 ms negatif 2. Jadi ini ialah kadar perubahan laju terhadap masa bagi 5 saat yang terakhir. Kita tengok soalan D. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Jadi untuk soalan ini, kamu kena kenal pasti dulu kawasan nyah pecutan. Okey, dalam graf laju masa ini, graf yang turun ke bawah ini ialah kawasan nyah pecutan, iaitu masa di antara 20 hingga 35 saat. Jadi kamu kena cari jarak yang dilalui semasa nyah pecutan, iaitu sama dengan jarak dalam 15 saat yang terakhir. Jadi kalau nak cari jarak, kita mestilah cari luas yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi luas di bawah graf ini, kamu akan nampak terbentuk bentuk dia bentuk segitiga. Jadi kamu kena cari luas segitiga. Jadi segitiga ni dia ada tinggi dia. Tinggi dia 25. Kamu dapatkan daripada graf ini, dan panjang ataupun lebar dia ialah 15. Jadi kamu cari luas segitiga. 1/2 darab 35 tolak 20, darabkan dengan 25. Kamu selesaikan. Jadi kamu akan dapat 187.5 meter. Ini ialah jarak yang dilalui semasa nyah pecutan. Dan seterusnya kita pergi soalan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Jadi macam mana kita nak huraikan? Kereta bergerak sejauh 187.5 meter dalam tempoh 15 saat dengan nyah pecutan 5/3 ms negatif 2. Nyah pecutan ni kita dah kira untuk soalan C. Jadi ada 3 perkara kita sebut di sini iaitu yang pertama tadi jarak, yang kedua masa, dan yang ketiga ialah nyah pecutan 5/3 ms negatif 2. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju masa? Kita tengok contoh 16. Buku teks muka surat 203. Jadi soalan dia, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 14 saat. Jadi soalan dia hitung laju purata dalam ms negatif 1 untuk tempoh 6 saat yang pertama. Jadi untuk soalan ini, kamu kena kenal pasti dulu kawasan 6 saat yang pertama, iaitu bermula daripada 0 hinggalah 6 saat yang pertama. Jadi kamu akan mencari jumlah jarak. Jumlah jarak dia ialah luas di bawah graf. Jadi kamu akan nampak luas di bawah graf. Yang pertama ialah kamu dapat bentuk trapezium. Ini ialah bentuk trapezium. Dan yang kedua kamu akan nampak bentuk segi empat. Jadi kamu kena cari luas segi empat. Jadi laju purata bersamaan dengan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jadi kamu akan cari jumlah jarak. Jumlah jarak untuk 6 saat yang pertama, ialah yang pertama ini ialah luas trapezium, iaitu 1/2 darab dengan 4. Tinggi trapezium ialah 4. Manakala darab dengan 5 tambah 10, ini ialah sisi yang selari pendek. Tambah yang panjang ini ialah 10. Jadi 5 tambah 10. Seterusnya bentuk yang kedua ialah bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat 6 tolak 4, iaitu lebar dia 6 tolak 4. Darab dengan 10, 10 sebagai tinggi segi empat tu. Jadi panjang darab lebar, darabkan dengan 10. Jadi kamu akan dapat 30 tambah 20, iaitu 50 meter. Jadi 50 meter ini ialah jumlah jarak untuk tempoh 6 saat yang pertama. Jadi soalan dia laju purata. Jadi kita dapat dah 50 meter bahagikan dengan 6 saat. Jadi kamu akan dapat 25/3 ms negatif 1. Jadi ini ialah laju purata.
Okay, kita pergi soalan B. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Jadi untuk soalan ini, kamu kena faham masalah dia. Okay, jadi penyelesaian dia. Okay, jarak 4 saat yang pertama sama dengan 1/2 iaitu perkataan separuh. Okey, daripada jarak dengan laju seragam. Jadi kamu kena kenal pasti di mana kawasan 4 saat pertama dan kawasan dengan laju seragam. Jadi kita tengok graf laju masa. Okey, untuk 4 saat yang pertama, ini graf dia. Jadi terbentuk di bawah graf ini ialah suatu luas trapezium. Jadi kita kena cari luas trapezium. Sementara untuk jarak dengan laju seragam pula, ini ialah laju seragam. Kawasan laju seragam di mana laju dia tetap 10 ms negatif 1. Ini terbentuknya suatu segi empat tepat. Jadi kamu kena cari luas segi empat tepat. Jadi yang pertama kita cari luas trapezium. Macam biasa formula dia ialah 1/2 darab dengan tinggi. Ini trapezium. Tinggi dia daripada graf ialah 4. Darab dengan, ini ialah sisi yang selari, yang pendek, tambah dengan yang panjang ya. Jadi ambil 5 tambah dengan 10. Dapat luas trapezium. Sama dengan, kita cari luas segi empat tepat pula. 1/2 sebab separuh ya, sebab tu ada 1/2. Jadi panjang segi empat tepat ini ialah T tolak 4. Dalam sebutan T, sementara lebar segi empat ini dapatkan daripada graf iaitu 10. Maka T tolak 4 darab dengan 10. Jadi ini ialah luas segi empat tepat. Jadi kamu selesaikan, kamu akan dapat 30 sama dengan 5T tolak 20. 50 sama dengan 5T, maka T kamu akan dapat 10. Jadi masa ataupun T ialah 10. Kita pergi soalan C. Nilai V jika pecutan bagi 2 saat terakhir ialah 3.5 ms negatif 2. Untuk graf laju masa ni kita tandakan dulu nilai T. Kita dah cari dalam soalan B dan T ialah 10 saat. Jadi kita tengok soalan ini. Adik dah bagi dah pecutan ya. Jadi pecutan sama dengan perubahan laju dibahagikan dengan perubahan masa. Sama saja dengan kadar perubahan laju. Dia sama dengan pecutan. Jadi pecutan ialah 3.5 ms negatif 2. Jadi kita cari pula perubahan laju. Di perubahan laju ialah kita ambil V tolak 10. Bagi dengan 14. Tolak 10. Walaupun soalan nak 2 saat terakhir ya. Jadi sebenarnya pecutan untuk 2 saat terakhir sama sahaja dengan pecutan untuk 4 saat yang terakhir kerana kecerunan dia sama dan dia juga segaris. Jadi kamu selesaikan buat darab silang. Kamu akan dapat V tolak 10 sama dengan 14. Maka V akan dapat 24 ms negatif 1. Jadi ini cara bagaimana nak selesaikan soalan berkait dengan graf laju masa.